Okey, dah live. You tengok dah masuk ya? Okey, kita boleh mula sekarang ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan selamat malam kepada rakan-rakan guru yang ada bersama-sama kita pada malam ni ya, Cikgu Nur Helmi. Selamat datang juga kepada Cikgu Nur Helmi yang bersama-sama saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan bincang tajuk yang agak menarik, iaitu tajuk yang berkaitan dengan pembelajaran digital. Sebelum saya teruskan perbincangan kita ya, Cikgu Nur Helmi, bagi latar belakang perbincangan kita pada malam ini. Seperti mana yang saya sebut, malam ini kita akan bincang cabaran pendidikan digital, pembelajaran digital learning di sekolah. Untuk pengetahuan kita bersama pada ketika ini ya, Cikgu Nur Helmi, sebenarnya kita pada masa ini berhadapan dengan dua dunia, yang saya sebut dua dunia yang kita tidak sedari. Satu yang saya panggil dunia global. Kalau dulu kita hidup dengan dunia lokal gitu kan, lokal kat sekolah kita saja kan. Tapi sekarang ni mau tidak mau kita juga serentak anak murid kita, ibu bapa kita, dan kita juga berada dalam dunia yang global. Kalau kita perhatikan dunia global ini, dia sudah masuk dalam kehidupan kita setiap hari. Sama ada dalam rumah, di sekolah, sebab kita ada alat komunikasi yang menyebabkan kita tahu perkembangan di dunia global. Sebab itu kebanyakan perbincangan dalam pendidikan pun dia menyebut kita perlu menjadi apa yang disebut global citizen, maknanya warga negara global. Itu satu. Jadi dunia global ni kita tidak boleh elak. Satu lagi dunia yang kita tidak sedari ialah yang kita panggil virtual world ataupun dunia maya. Dunia maya ni dia bukan khayalan ya, dia real. Seperti mana dunia fizikal yang kita tengok hari-hari ini. Dunia maya virtual ini atau juga disebut dunia digital. Dunia digital ini dia bukan khayalan, dia real sebagaimana dunia fizikal. So, jadi dalam dunia digital ataupun dunia maya ini kita memerlukan suatu kesedaran yang baru dan juga satu sikap yang baru bagaimana kita menyikapi dunia digital ini. Dan ini memberi kesan kepada pembelajaran. Sebab itu pembelajaran yang biasa kita alami, macam zaman saya kita panggil analog learning ataupun pembelajaran analog, cara lama. Tapi sekarang ini sudah disebut digital learning ataupun pembelajaran digital. So, mau tidak mau benda ini kita tidak boleh mengelak, kita kena terima. Dan ini di antara cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Dan pada malam ini alhamdulillah Cikgu Nur Helmi sebagai seorang practitioner, pengamal yang berada di sekolah dan di bilik darjah, mungkin boleh bantu kita bagaimana kita boleh berhadapan dengan dunia digital dan juga sekaligus bagaimana kita menggalakkan pembelajaran digital di sekolah kita supaya anak-anak murid kita boleh memanfaatkan pembelajaran digital ini untuk mereka berhadapan dengan dunia maya yang pada masa akan datang adalah dunia mereka, bukan dunia kita. So, tuan-tuan dan puan bersama saya seperti yang sebutkan tadi Cikgu Nur Helmi, seorang guru cemerlang di sekolah SMK Jerlun ya, di Kedah. Saya kenal dia lama dan saya tahu dia seorang guru yang aktif. Cikgu Nur Helmi, selamat datang dan alhamdulillah. Mungkin sebelum kita bincang tentang dunia digital ini ya, pembelajaran digital Cikgu Nur Helmi, cuba bagi saya gambaran sebab Cikgu Nur Helmi ini saya tahu dia merupakan salah satu daripada guru yang Global Teacher Prize 2020 tahun 2020 untuk 50 finalist ya. Jadi mungkin Cikgu Nur Helmi boleh ceritakan dengan kita pengalaman menjadi top 50 finalist dalam Global Teacher Prize ini sebelum kita bincang kita punya tajuk ni. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Datuk Dr. Amin Senin. Ya. Yang pertama sekali saya nak ucap terima kasihlah kepada Datuk sebab buat jemputan untuk saya jadi salah seorang panelis. Sebenarnya saya selalu cakap, salah seorang idola saya dalam bidang pendidikan ni sebenarnya Datuk Dr. Amin sendirilah, yang memang saya kenal daripada 2015 masa mengikuti program pertukaran guru Malaysia ke Korea. Korea, ya. Kalau Datuk ingat lah, kalau Datuk Saya ingat. Kita jumpa di Korea masa tu, saya ingat. Ya. Masa tu saya yang tolong angkat bel Datuk. Okey, jadi saya rasa berbesar hati lah sebab sebenarnya saya memang ikuti Datuk Doktor, terutamanya selepas Datuk dah meninggalkan profession perguruan secara orang kata rasmi. Dan saya suka ikuti sebenarnya posting-posting Datuk yang berkaitan dengan pendidikan sebab saya nampak macam, oh ini baru first time saya nampak yang orang kata apa, the other side of Datuk Dr. Amin. Maksudnya sebelum ni kita nampak dia serius yang dekat kementerian, tapi yang bila saya baca dari situ saya nampak, oh sebenarnya banyak lagi yang dia kongsi yang dia tak dapat peluang untuk nak kongsi dengan especially yang practitioner macam saya lah kan. Saya masih anggap saya sebagai seorang guru dan memang saya masih seorang guru pun di sekolah SMK Jerlun, Kedah sekarang. Dan sebenarnya saya secara jujur lah saya bagi tahu, kadang-kadang guru kita ni kita perlukan pendedahan benda-benda macam tu lah. Maksudnya di peringkat yang antarabangsa supaya kita nampak sebenarnya macam mana kualiti kita sebagai seorang guru. Kadang-kadang kita, masa tu sebenarnya saya dah terlibat banyak dengan program-program di peringkat kebangsaan. Kita macam saya lah masa tu, saya rasa macam saya shock sendiri dengan apa benda yang saya buat. Tapi bila saya pergi ke peringkat antarabangsa, barulah kita tahu, oh rupanya banyak benda yang kita buat masih kita boleh tambah baik. Dan daripada situ saya cuba cari peluang-peluang antarabangsa untuk orang kata apa, nak tingkatkan kompetensi saya lah sebagai seorang guru dan juga profesionalisme saya sebagai seorang guru di bilik darjah. Dan alhamdulillah lah sampai ke orang kata apa, dia punya journey tu sampai satu tahap apabila tahun ni lah saya dipilih sebagai salah seorang finalis untuk Global Teacher Prize lah, satu orang kata apa, pengiktirafan berprestij lah daripada Vaki Foundation untuk mengiktiraf kerja buat guru-guru di seluruh dunia. Daripada 12,000 kita ada 2 orang guru daripada Malaysia pada tahun ni, iaitu saya sendiri dan juga Cikgu Samuel daripada SK Runcang. Yang mana saya rasa sebenarnya bukan, kalau pada saya daripada awal lagi saya cakap, ini bukan pengiktirafan untuk saya, tapi pengiktirafan kepada kualiti kepada guru-guru Malaysia yang kita ada sebenarnya. Pada saya lah secara peribadi, menunjukkan bahawa kerja buat kita guru-guru pun sebenarnya dah sampai ke international punya standard. Maksudnya sama taraf dengan guru-guru kat luar yang kita selalu sebut. Padahal kita sendiri bakat, talent kita yang ada dekat dalam Malaysia pun sebenarnya dah mencukupi untuk kita betul-betul, orang cakap apa, macam kita betul-betul gunakan, kita optimizekan benda tu sampai kita dapat, orang kata apa, hasil yang bagus lah untuk anak-anak Malaysia lah kan. Jadi dia punya pertandingan, bukan pertandingan lah. Ya Datuk. Kalau boleh saya interrupt sikit. Sebenarnya dalam Teacher silakan Datuk. Teacher Global Awards ni, kalau saya tak silap, sejak tahun 2013 kita dah memang setiap tahun ada je guru kita yang jadi top 50 finalist kan. So jadi itulah kata Cikgu Nur Halimie tadi, guru-guru kita ni dah memang sampai peringkat antarabangsa dah pengiktirafan tu. Maksudnya setiap tahun tu ada wakil kita yang akan masuk, dan Cikgu Nur Halimie yang the latest lah. So tahniah lah Cikgu Nur Halimie, mudah-mudahan dapat nanti. Okay, teruskan Cikgu Nur Halimie. Okey, terima kasih Datuk. Betul, setiap tahun dia punya ganjaran tu saya diberitahu $1 juta kalau dapat tu yang kena jadi. $1 juta ya. Saya memang berhenti jadi cikgu. Okey. Tapi sebenarnya Datuk kan, macam saya cakap tadilah, satu pengiktirafan untuk cikgu-cikgu Malaysia lah bahawa kita memang ada guru yang berkualiti. Kenapa kita perlu tengok kepada pendidikan kat luar kan. Dan sebenarnya dia buka setiap tahun. Jadi saya rasa mana-mana guru yang mengikuti kita punya perkongsian pada malam ni pun sebenarnya boleh cuba. Sebab saya yakin sebenarnya ramai lagi cikgu-cikgu kita yang ada kat Malaysia ni yang memang ada kualiti yang bagus, yang
ada cerita yang bagus untuk kita kongsi dengan masyarakat luar lah. Itu saya punya perkongsian. Okey. Okey, itu satu maknanya untuk guru-guru kita, mereka boleh sebenarnya. Cuma kena usaha yang sistematik untuk promosi diri itu. InsyaAllah kan boleh belajar dengan Cik Nur Haimi macam mana. Dia sebenarnya bukan boleh dia banyak kali dah tu dia masuk tu, baru tahun 2020 dia dapat tu. 5 kali dah tu, 5 kali saya try. 5 kali. So maknanya jangan putus asa lah mana. Okey, kita teruskan kita punya perbincangan malam ini tentang pembelajaran digital. Kalau boleh Cikgu Nur Haimi bagi sedikit pengalaman. Sebab pada saya Cikgu Nur Haimi di antara yang aktif dalam menggunakan pembelajaran digital di sekolah. Mungkin Cikgu Nur Haimi boleh bagi tahu bagaimana Cikgu Nur Haimi boleh membantu anak-anak kita untuk terlibat dalam pembelajaran digital ni. Okey, Cikgu Nur Haimi boleh kalau berbincangkan. Okey, masih Datuk. Kalau saya sendiri Datuk, saya melihat macam mana digital tu digunakan dalam bilik darjah saya terutamanya. Saya nampak ada dua cara lah saya gunakan, iaitu macam mana saya integrasikan digital learning tu dalam pembelajaran PDPC saya. Dan satu lagi sebenarnya adalah macam mana saya nak integrate ke arah tu adalah dengan cara create content secara online lah kandungan Malaysia. Sebab sebagai contohnya saya bagi perkongsian lah apa yang saya buat. 2012 macam tu, lebih kurang sekitar tahun 2012. Saya masa tu kan kementerian macam selalu sebut kan, kementerian selalu sebut kata okey, kita kena ada perkenalkan ICT kepada anak murid kita kena buat itu ini apa semua kan, kita kena memperkenalkan internet. Jadi bila saya try, masa tu saya di Sarawak, saya masih cikgu di Sarawak. Dan saya cuba aplikasikan lah, maksudnya cuba integrasikan penggunaan bahan-bahan melalui internet. Tapi bila dapatan daripada murid saya, dia bagi tahu sangat susah nak cari Malaysian content kat dalam internet sebenarnya pada masa tu. Ya, jadi menyebabkan saya macam terfikir masa tu, takkanlah kementerian tak ada buat, JPN tak ada buat, PPD tak ada buat, ataupun siapa-siapa pun tak ada buat benda-benda bahan di internet. Sangat susah nak cari masa tu. Jadi daripada saya, masa tu saya terfikir, daripada saya salahkan kementerian, salahkan JPN, salahkan PPD, why not saya sendiri yang ambil inisiatif untuk sediakan bahan-bahan tu untuk anak murid saya sendiri guna. So sebenarnya daripada situ saya mula hasilkan blog, saya mula hasilkan video, sebab sebenarnya asal dia adalah untuk digunakan oleh anak murid saya dalam bilik darjah. Itu saja. Tapi kadang-kadang iyalah, benda internet ni kan dia boleh berkembang luas sampai kemudian saya mula dapat feedback daripada anak-anak murid daripada Kedah masa tu, mengajar di Sarawak tapi masa tu anak murid di Kedah, daripada Johor. Dia orang bagi tahu benda tu membantu dia. Jadi macam saya nampak, memang betul kita sangat kurang Malaysian content yang anak murid kita guna yang sesuai dengan local content. Jadi daripada situ yang saya menyebabkan saya rasa macam inilah masa maknanya untuk kita buat create content. Dan benda tu saya teruskan sekarang sebab anak murid saya masih perlukan konten-konten yang sesuai, kandungan-kandungan yang sesuai. Jadi saya cuba hasilkan yang mengikut semasa. Itu je sebenarnya yang saya buat. Maksudnya saya sediakan anak murid saya dengan bahan yang akan dia gunakan dalam bilik darjah. Itu saja Datuk. Maksudnya orang kata apa, cuba menyelesaikan masalah dalam bilik darjah tu je. Ya. So apa selalunya dalam pembelajaran digital yang Cikgu Nur Haimi gunakan, apa strategi-strategi pengajaran, apa tu instructional yang kerap digunakan dalam bilik darjah? Okey, kalau saya sendiri sebenarnya saya banyak guna flip classroom Datuk sebenarnya. Strategi flip classroom, sebab itu pun berbalik kepada isu sebenarnya. Isu dia, anak murid saya sekarang ni dia susah nak membaca. Jadi bila saya nak buat eksperimen dengan dia orang, bila saya kata okey kamu baca buku teks, muka surat sekian-sekian, baca prosedur apa nak buat. Macam cikgu kita buat dulu lah kan. Jadi bila datang ke sekolah sebenarnya dia tak baca pun. Sebab budak-budak sekarang dia tak suka membaca. Dia bukannya budak yang macam kita dulu masa sekolah kan. Dia generasi yang berbeza. Kita tahu sekarang di sekolah kalau guru sendiri kita ada 3 generasi. Generasi guru baby boomers, generasi X dan generasi Y. Kemudian anak murid kita pula adalah murid generasi Z, generasi Alpha yang memang dia punya cara berfikir dah tak sama kan. Jadi daripada situ sebenarnya saya
saya nampak macam mana nak bagi dia orang ni membaca. Jadi cara dia adalah dengan saya hasilkan video eksperimen, saya tunjuk ke langkah-langkah sebab budak sekarang kan dia dengan gadget kan, dia suka nak tengok apa semua. Jadi biarkan dalam bentuk video, kemudian saya akan bagi dalam grup WhatsApp dengan dia orang, lepas tu dia orang akan tengok kat rumah dan datang ke kelas, saya terus boleh jalankan aktiviti tanpa perlu saya cerita dah macam dulu. Kalau tidak dulu saya habiskan masa bercerita dah tu. Satu Cikgu Nur Halimie yang saya tertarik yang Cikgu Nur Halimie sebut tadi tu ialah anak-anak murid kita sekarang ni, generasi sekarang ni tak suka membaca. Perkataan membaca tu ialah mungkin kita rujuk membaca buku lah. Membaca buku kan? Ya, ya. Buku. Cuma sekarang ni kalau kita boleh tafsirkan sebenarnya anak murid kita sekarang ni, dia membaca. Tapi pembacaannya tu berbentuk multimedia. Tidak terhad kepada buku. Ya. Sebab itu saya selalu sebut, mungkin sudah tiba masanya kita melihat semula konsep membaca tu. Sebab membaca ini ialah kita mendapatkan input ataupun pengetahuan kan. Kalau dulu kita hanya terikat dengan buku. Buku itu sebagai satu-satunya sumber utama. Betul. Tapi sekarang ini membaca, yang dikatakan membaca itu dia boleh multimedia. Boleh multimedia sebagai banyak cara kan. So, jadi kalau kita boleh kita boleh perbanyakkan. Sebab itu konten pengajaran kita juga boleh melibatkan video. Macam sekarang ni budak-budak kita memang, anak-anak kita memang dia suka dengan video yang berbentuk pengajaran yang kalau kita boleh buat kan. So jadi yang saya nak tekankan di sini ialah konsep membaca. Membaca itu tidak semestinya terikat kepada buku tetapi berbentuk multimedia. Dan di sini yang penting guru-guru kita perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk boleh menghasilkan bahan bacaan yang berbentuk multimedia. Okay. Betul. Dia macam Datuk cakap tadi lah, maksudnya dia punya medium tu je yang berubah kan. Maksudnya daripada dulu yang bersifat buku sekarang kepada benda yang digital lah. Okey, saya setujulah. Dan kemudian dan selepas tu saya dapat macam sebab saya pun saya kata masih dalam proses kita menjadi guru kan. Kita dapatkan feedback daripada orang lain. Dan dalam satu pembentangan tu dia cakap, dia kata saya nampak you je yang banyak buat video, you je yang bercakap. So dia kata sekarang you kena bagi, you memang dah pandai buat video, dia kata sekarang ni kita nak anak murid you pula yang pandai. So start daripada situlah saya tukar balik. So sekarang ni saya cuba bagi kemahiran menghasilkan video tu kepada anak murid saya yang sebenarnya tak payah bagi pun Datuk. Sebab budak-budak sekarang lagi pandai buat video daripada kita ni. Betul. Ya, cuma saya tukar lah. Maksudnya kita cuma bimbing dia orang dari segi penyediaan konten lah supaya konten dia tu terarah. Kalau macam saya, keperluan saya adalah terarah kepada benda-benda sains. Jadi saya akan biarkan dia bercakap tu dari segi konteks sains. Maksudnya dia ada scientific mind kat situ lah bila dia menghasilkan video tu. Tapi satu Cikgu Nur Halimie ya, bila saya berhadapan dengan rakan-rakan guru kita yang di mana-mana pun seluruh Malaysia bila saya turun bincang, bila saya bincang tentang pelajaran digital ini, salah satu yang kekangan yang saya rasa yang mereka selalu sebut ialah dari segi infrastruktur. Infrastruktur ni ada dua lah yang selalu dikongsi dengan saya. Satu yang berkaitan dengan devices, alat-alatnya ni kan. Yang kedua yang berkaitan dengan internet connectivity. Sebab digital learning ni bergantung kepada dua. Satu internet connectivity, dia punya speed, dan yang kedua bergantung kepada devices yang kita gunakan. Selain daripada punya konten. Tadi Cikgu Nur Halimie bincang konten kan. Tetapi bagaimana Cikgu Nur Halimie punya pandangan dari segi kekangan infrastruktur dan juga connectivity dan sebagainya dan devices. Okey, kalau macam sebab dia banyak tempat dan dia berbeza kan dia punya situasi tu kan Datuk kan. Saya rasa macam kalau saya nak sebut situasi saya sekarang ni macam mungkin tak valid untuk tempat-tempat lain. Jadi tapi saya boleh maklumkan kepada penonton yang ikuti kita punya live pada hari ini, sebenarnya saya mula menghasilkan video dan juga menghasilkan blog tu daripada Sarawak.
selalu macam orang punya gambaran, orang cakap nama sekolah saya Datuk masa tu SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Oh, okey okey. Dan saya menetap di sekolah tu sebab dia jauh daripada bandar. Jadi saya memang duduk dekat rumah warden kat situ. Dan di situ sebenarnya saya bermula. Saya mulakan saya punya blog, saya mulakan saya punya video yang pada saya rasa macam macam mana orang selalu cakap kat tempat tak ada internet lah apa semua, tapi sebenarnya kat situ saya buat. Okey. Sebenarnya ada solution bagi setiap apa yang masalah yang kita hadapi lah pada saya. Dan kalau macam mungkin boleh saya kongsi lah. Saya tak ada rasa niat nak membangga ke apa, tapi sebenarnya ada macam contoh Dato' cakap tentang device kan. Kita tahu kata sekolah kita macam dia ada banyak prosedur, banyak protokol untuk nak membenarkan murid-murid kita bawa masuk handphone. Tapi saya sediakan, saya beli 10 biji tablet dan saya sediakan untuk anak murid saya guna. Maknanya saya anggap itu adalah satu investment saya kepada anak murid. Dia seolah-olah macam kita ajak anak murid kita main badminton tapi kita tak sediakan raket kat dia. Macam mana kita nak ajak dia bermain badminton kan? Jadi pada saya sebenarnya kadang-kadang benda tu solusi tu boleh datang daripada guru tu sendiri, inisiatif guru. Dan juga orang kata apa? Cara yang berbeza lah. Saya tengok selagi kalau kita boleh guru-guru lah, maksudnya kita boleh bersikap positif, kita tengok isu adalah untuk diatasi, saya rasa memang kita akan jumpa lah dia punya penyelesaian tu kan. Dan sebenarnya kalau saya boleh kongsi dengan rakan-rakan penonton hari ini, sebenarnya ramai sebenarnya cikgu-cikgu kita yang buat benda-benda yang luar biasa, yang maksudnya sampai spend duit dia sampai 1 bulan 2 bulan gaji untuk sediakan benda-benda macam tu. Saya jumpa ramai sebenarnya yang ada maksudnya yang dah berkorban sampai macam tu lah kan. Satu pelaburan. Kalau pada saya adalah satu pelaburan untuk anak-anak murid saya. Dan kalau dari segi internet tu mungkin ada tempat yang tak dapat internet yang berkualiti, tetapi tidak bermakna benda digital tu adalah tentang internet semata-mata kalau pada saya lah. Maksudnya benda digital tu dia boleh meluas lagi dan guru tu ada pelbagai kaedah lah kalau dia dapat explore lah. Mungkin Dato' nak respon ke? Mungkin kalau sebab saya nak cap apa yang Cikgu Nur Halim sebut tadi tu, maknanya pembelajaran digital ni kita jangan tunggu kita dah komplit sepenuhnya baru kita nak mula. Maknanya untuk pengajaran pembelajaran digital ni kita boleh mula daripada sekarang dan kita bina sedikit-sedikit. Jangan tunggu komplit kita punya infra tu baru kita nak. Itu di antara message yang Cikgu Nur Halimi nak sampaikan kepada rakan-rakan kita. Sebab seperti saya sebut tadi, pada masa akan datang ini kita tidak boleh mengelak dah, pembelajaran digital ini akan menjadi keutamaan. Dia akan menjadi keutamaan dalam pembelajaran anak-anak kita. So jadi mau tidak mau kita sebagai guru kita perlu menguasai benda ni dengan cara setakat mana yang kita mampu lah. Tapi jangan tunggu komplit. Maknanya mula daripada sekarang. Okey, yang soalan saya yang berikutnya Cikgu Nur Haimi, berdasarkan pengalaman Cikgu Nur Haimi dalam memanfaatkan pembelajaran digital learning. Apa agak-agaknya constraint ataupun cabaran yang Cikgu Nur Haimi hadapi bila menggunakan pembelajaran digital ini? Kalau cabaran Dato', saya rasa kalau yang paling utama tu sebenarnya adalah kita nak memilih aplikasi apa yang sesuai sebenarnya untuk kita guna. Macam tadilah, ada kebanyakan guru ni dia macam dia nampak macam benda kawan dia buat yang ini, mungkin dia nak try yang ini. Contoh dia nak try Kahoot. Okey, tapi bila dia nak try dengan anak murid dia mungkin tak dapat sebab internet punya masalah ke apa kan. Jadi kalau pada saya, kalau kita dapat satu pandangan yang clear, maksudnya tentang apa platform yang kita nak pilih, apa jenis ataupun kaedah pembelajaran digital yang kita nak guna, saya rasa kita akan dapat lebih fokus lah, lebih terarah kan. Jadi macam itu juga isu yang saya tengok yang berlingkar dalam kita punya guru-guru, iaitu antara benda yang saya nampak yang saya rasa sikitlah merugikan, iaitu bila ramai guru kita sebenarnya dia gairah sekarang ni Datuk, sebenarnya dia nak belajar.
Dia belajar benda digital, nak belajar aplikasi tu, aplikasi ni, memang dia nak pergi ambil kursus tu, ambil kursus ni. Tapi kadang-kadang sampai dia semua benda dia nak buat, dia tak ada fokus, lastnya apa benda pun dia tak buat last sekali. Pergi belajar tu pada saya memang dah bagus lah. Cuma kalau lah dia dapat pilih kalau dia dapat pilih apa yang sebenarnya yang sesuai untuk dia, sesuai untuk anak murid dia, saya rasa dia akan dapat lebih makna lah pada apa yang, barulah benda kita buat tu macam tak adalah orang kata buat kerana trend, tapi buat kerana kita nak menyelesaikan masalah dalam bilik darjah. Itu yang saya nampak lah pada kita punya masalah pembelajaran digital. So jadi dia satu benda yang saya cuba tangkap di sebalik apa yang Cikgu Nurhaimi sebut. Penggunaan digital ataupun alat-alat yang canggih dalam pembelajaran digital ini sebenarnya dia bergantung juga keberkesanan kepada keberkesanan guru dalam mengajar itu. Maknanya kalau guru tu memang dia tidak berkesan dalam pengajaran biasa, penggunaan digital itu pun tidak membantu banyak. Tidak akan membantu banyak. Jadi maknanya pembelajaran asas itu dia kena berkesan juga sebelum dia ditambah dengan pembelajaran digital itu. Itu satu yang saya cuba nak tangkap. Yang kedua, saya dapati penggunaan peralatan yang Cikgu Nurhaimi, sebab saya tengok juga Cikgu Nurhaimi punya video-video sebelum ni. Saya tengok, saya ikut, jangan kata saya tak ikut, saya tengok semua video-video tu. Saya dapati di antara perkara penting di antara perkara penting yang Cikgu Nurhaimi tekankan ialah penggunaan bahan-bahan digital ini dia menguatkan lagi peranan murid untuk belajar. Maknanya bahan digital itu bukan memudahkan Cikgu Nurhaimi saja, tetapi sebenarnya mengembangkan keupayaan murid itu belajar. Jadi itu juga di antara perkara pokok yang saya lihat dalam video-video yang Cikgu Nurhaimi tunjuk. Jadi maknanya digital learning itu sebenarnya kalau dimanfaatkan lebih kepada untuk meningkatkan peranan murid dalam pembelajaran. Bukan peranan guru untuk mengajar, tapi murid untuk belajar. So macam mana pandangan Cikgu Nurhaimi tentang hal itu? Itu saya punya pemerhatian saya lah dalam video-video yang saya tengok Cikgu Nurhaimi tunjukkan selalu. Betul, setuju Dato'. Itu yang saya masukkan tadi, maksudnya penggunaan teknologi tu sebenarnya kadang-kadang ada setengah orang kata apa, pengamal ni lah, dia macam dia cenderung sangat nak guna sampai dia dah lari fokus. Maksudnya kalau orang kata apa, penggunaan, saya pernah terbaca Datuk pernah post tentang kerisauan Datuk tentang macam mana takut teknologi tu menjadi keutamaan. Sepatutnya dia ada pelengkap kepada pedagogi kan. Maksudnya pedagogi guru tu mesti berkesan. Teknologi itu hanya sebagai pelengkap. Maksudnya macam mana nak memudahkan murid kita berkolaboratif. Kemahiran asas dia ataupun keutamaan dia adalah pada penyampaian ilmu tu sendiri. Jadi itu yang juga saya perhatikan. Kadang-kadang ada setengah macam guru kan, macam dia terlalu obses sangat dengan teknologi sampai sebenarnya yang diutamakan adalah teknologi, tapi pedagogi tu, ilmu tu tak sampai pada murid. Sebab tu dia ada mengalami masalah yang orang kata apa, macam kadang-kadang dia buat aktiviti dalam kelas tapi dia dapat keputusan yang tak seperti yang diharap. Maksudnya buat aktiviti dalam kelas tak ada markah, tak ada peningkatan akademik berlaku kat situ. Jadi orang kata apa, biarlah teknologi yang kita gunakan tu sebenarnya adalah satu tools yang membantu memudah guru dan juga murid untuk dia buat satu benda yang lain lah kalau pada saya. Kemudian satu aspek lagi mungkin bagi aspek yang berikutnya Cikgu Nurhaimi bagaimana dengan support kepada guru, maksudnya professional development guru itu untuk dia menguasai kompetensi-kompetensi dalam penggunaan digital learning. Apa jenis kompetensi yang dia perlu ada untuk dia menguasai pembelajaran digital dan ataupun
pengajaran pembelajaran digital ini. Mungkin berdasarkan pengalaman Cikgu Nurhaini, kalau boleh diberitahu apa dia kompetensi pokok asas yang perlu mereka kuasai untuk mereka boleh berkembang maju dalam penggunaan pembelajaran digital ini. Guru-guru kita maksudnya. Ya. Kalau pada saya sendiri sebenarnya Datuk kan, tak tahulah sebab mungkin saya pun generasi guru yang Y kan, jadi macam generasi guru Y. Jadi macam orang kata apa, teknologi tu tidaklah asing sangat dengan saya. Dan kebanyakan guru kita pun sekarang ni pun dah orang kata apa, memang sebenarnya dah ramai sebenarnya yang mahir dengan benda-benda digital ni. Cuma pada pandangan saya tu dia perlu dapat pendedahan tentang penggunaan digital yang betul, macam yang Datuk cakap lah dan Datuk selalu sebut, maksudnya penggunaan yang betul yang macam mana yang sebenarnya boleh memberi impak kepada kemenjadian murid dia tu lah. Dan kalau macam saya sendiri, sebenarnya sekarang ni kita ada banyak platform kan, kita ada kumpulan guru yang berjuang untuk produk-produk yang datang daripada Google, daripada Microsoft, daripada Apple sendiri. Kita dah ada banyak kumpulan-kumpulan guru tu. Cuma mungkin kita boleh pilih platform mana yang sesuai, seperti yang saya kata tadi, sesuai bukan saja dengan murid tapi sesuai juga dengan kemahiran yang guru tu ada. Dan kalau macam saya sendiri, saya akan rojak je semua Datuk, sebab saya rasa saya mencari teknologi yang terbaik. Mana yang bagus saya akan pakai yang itu, kalau ada tanpa perlu terikat dengan mana-mana jenama ataupun mana-mana brand lah. Itu pada saya punya pandangan lah Datuk. Kalau macam dari segi kompetensi kepada guru-guru, pada saya dia back to basic, iaitu macam mana kita boleh membantu guru-guru tu untuk dia faham bahawa penggunaan teknologi yang betul tu yang semacam mana lah. Sebab saya tengok masih ada kecenderungan tentang guru-guru kita yang orang kata apa, terlalu obses dengan benda teknologi tu, sampai mengabaikan benda-benda pedagogi. So jadi kalau begitu kita punya professional development yang ada sekarang ni di peringkat sekolah, bagaimana peranan yang boleh dilaksanakan di peringkat sekolah, professional development di peringkat sekolah. Sebab saya tengok di antara benda yang berkesan dalam penguasaan pembelajaran digital ni ialah satu, environment sekolah tu, support daripada sekolah tu penting juga kena ada. Dan yang kedua, saya tengok support tu maknanya daripada guru-guru, rakan-rakan, daripada ketua dan guru besar dan juga penolong kanan, itu maknanya environment itu very supportive. Itu akan menyebabkan cepat dia punya perkembangan. Satu lagi yang saya perhatikan ialah kita punya professional development di peringkat sekolah itu. So jadi pengalaman Cikgu Nurhaini, sebab Cikgu Nurhaini pun selalu saya tengok berkongsi dengan rakan-rakan kan, sama ada di sekolah ataupun dengan rakan-rakan di sekolah yang lain itu. So apa dia di antara isu yang selalu ditimbulkan oleh guru kita dalam konteks pembangunan development ini, pembangunan profesional mereka? Kalau saya tengok sendiri, macam yang Datuk sebut tadilah itulah, macam mana perkongsian antara guru boleh ni kan, menggerakkan PLC tu ataupun Professional Learning Communities di sekolah tu sebenarnya adalah satu tindakan yang sangat bagus. Maksudnya pentadbir sekolah, maksudnya school leaders boleh gerakkan guru-guru yang ada kemahiran tentang ICT ataupun guru-guru yang memang berkebolehan tentang ICT, supaya benda tu dapat pergi kepada rakan-rakan guru yang lain lah. Sebab satu lagi Datuk yang mungkin saya boleh kongsi sebenarnya daripada pengalaman saya dah daripada 2016 sampai ke tahun 2020 ni, dan terhenti sekejap pasal COVID tu, saya dah pergi berkongsi dengan rakan-rakan guru lebih kurang dalam 300 seminar dan ceramah seluruh Malaysia. Jadi antara dapatan yang saya dapat guru ni sebenarnya dia lebih selesa kalau guru sendiri yang bercerita dengan dia. Dia tak suka kalau pegawai cerita. Betul. Minta maaf lah Datuk. Terutama kalau mantan KPPM, lagi dia tak suka. Tak, Datuk orang suka. Sebenarnya dia guru ni dia lebih selesa bila guru maksudnya daripada peer to peer lah punya sharing. Sebab dia tahu bila saya pergi bercerita, sebab dia tahu kata saya pun ada kelas saya duduk mengajar, ada tugas-tugas lain saya kena pegang di sekolah kan. Jadi macam dia rasa macam okay, you cakap tu
you cakap tu valid lah sebab dia kata you pun buat benda yang sama yang saya buat kan. Jadi bila saya tengok, sebab tu bila BPG bahagian profesionalisme perguruan, bila dia orang banyak promote tentang PLC tu, sebenarnya kalau PLC tu dapat dilaksanakan secara roh dia, memang dia boleh menggerakkan sekolah. Saya boleh kongsi dengan Datuk tentang PLC yang berlaku di SMK Jerlun. Tak adalah kita nak promote sekolah sendiri. Bukan angkat bakul lah Datuk, tapi pada saya PLC dijalankan tu memang sangat memberi impak. Macam mana guru-guru berkolaboratif daripada pelbagai subjek. Kebanyakan kalau macam saya duk tengok sebelum ni, even pada peringkat awal pun kami laksanakan PLC tu lebih kepada dalam panitia. Maksudnya kalau sains akan bantu cikgu-cikgu sains, kalau sejarah akan bantu cikgu sejarah. Tapi di SMK Jerlun ni sebab kami tak ramai cikgu-cikgu, kami ada 35 orang guru. Jadi terpaksa kita pergi bantu. Maksudnya sains pergi tolong, sejarah. Kita buat program yang macam masa tu kita punya result sejarah kita sangat teruk Datuk. Sebenarnya antara yang tercorot dekat dalam daerah Kubang Pasu. Jadi kita ramai-ramai cikgu sejarah, cikgu sains ada kat situ, cikgu pendidikan Islam, cikgu bahasa Inggeris, cikgu matematik, even pengetua sendiri pun pergi tolong dan kita bantu cikgu sejarah tu dari segi moral support. Walaupun sebenarnya tak pandai sangat pun sejarah. Tapi sebenarnya bila kita bantu, kita bagi sokongan motivasi cikgu ni last sekali dia dapat develop dia punya keyakinan, dia punya skill dan sekarang ni memang tak ada masalah. Untuk 5 tahun penubuhan sekolah SMK Jerlun, kita dapat keputusan meningkat setiap tahun Datuk. Jadi macam saya rasa macam memang menampakkan macam mana PLC tu memberi impak yang sangat bagus sebenarnya kepada perkembangan sekolah lah. Lagi-lagi dalam meningkatkan kompetensi guru lah. Jadi benda yang digital pun pada saya adalah benda yang sama, iaitu kalau kita dapat gerakkan benda-benda yang dari dalam sekolah sendiri sebenarnya automatik, macam tadilah saya katakan, dia lebih selesa guru bercerita dengan guru. Itu yang saya rasa saya boleh kongsi lah Datuk. Sebab itu sebenarnya Cikgu Nur Halim ya, kalau saya himbau balik saya punya sebelum saya bersara tu, di antara saya punya misi penting saya adalah untuk membudayakan PLC ni. Tapi PLC yang saya nak masukkan itu ialah yang seperti Dr. Nur Halim sebut tu lah. Maknanya saya hendak PLC ni aktifnya di sekolah, bukan di GPN ataupun di BPD. Saya hendak dia aktif di sekolah. Sebab pengalaman kita, kalau saya pergi ke luar negara pun saya tengok pembangunan profesional guru ni yang paling berkesan apabila dia aktif di peringkat sekolah. Maknanya sebab kepakaran guru tu ada di sekolah itu, dia tahu masalah sekolah itu, dia tahu banyak perbincangan tu kalau aktif di peringkat sekolah. Dan kita boleh panggil rakan-rakan daripada luar untuk memberikan input. Tetapi dia punya kolaborasi di peringkat sekolah itu penting. Dan saya nampak apa yang Cikgu Nur Halim sebut, SMK Jerlun itu merupakan salah satu contoh lah bagaimana PLC di peringkat sekolah itu aktif dan banyak membantu semua guru yang terlibat. Okey, satu lagi Cikgu Nur Halim yang saya nak... Datuk. Ya. Datuk, sekejap. Satu benda saya nak kongsi. Benda yang sebenarnya datang daripada Datuk sendiri juga, iaitu Datuk pernah kongsi dekat Hari Guru di Pulau Pinang masa tu, 2019 kalau tak salah saya. Iaitu Datuk cakap dalam masa tu, dalam satu seminar, Datuk cakap dalam forum masa tu, kualiti sesuatu sistem pendidikan tidak boleh melebihi kualiti guru dia. Betul. Masa mula-mula saya tak faham Datuk. Mula saya kata saya memikir apa benda kan. Tapi bila saya dah faham sebenarnya apa nak disampaikan, saya rasa macam oh betul. Kalau kita tak ada guru yang berkualiti, sistem pendidikan kita tak akan pergi ke mana. So dia bermula dengan guru yang berkualiti, kemudian baru kita dapat sistem pendidikan yang berkualiti. Dan yang best dia Datuk, tahun ni pengasas kepada global teacher tu dia sendiri sebut benda yang sama. Jadi saya kata oh ni Datuk Amin. Okey, Datuk dah sebut awal lagi. Jadi maknanya itulah saya katakan. Maksudnya bezanya bila orang Malaysia sebut orang tak heran, tapi kalau orang putih sebut orang heran. Okey, thank you Datuk. Satu je mungkin sebab saya nak benda ni dapat dimanfaatkan oleh rakan-rakan guru kita yang ada di luar. Yeah. Bagaimana, ini saya gunakan istilah saya lah, bagaimana Cikgu Nur Halim ini menggabungkan pembelajaran analog dengan pembelajaran digital. Tadi Cikgu saya sebut secara sepintas lalu flipped classroom ataupun hybrid punya pendekatan. Tapi saya lebih suka menggunakan
istilah pembelajaran analog dengan pembelajaran digital tu macam mana Cikgu Nur Helmi boleh gabungkan benda tu? Okey, kalau untuk orang kata apa, penerangan tentang pembelajaran yang macam Datuk cakap ni, kalau dia banyak istilah kan, kadang-kadang orang gunakan blended learning, orang gunakan hybrid learning, macam-macam lah kan. Kalau macam saya sendiri, saya boleh bagi beberapa contoh lah. Contohnya macam sebelum ni, memang saya banyak buat flip classroom lah. Sebab macam saya kata tadi, saya nak menyelesaikan masalah murid saya yang kurang minat membaca secara buku tu. Jadi saya banyak buat flip classroom. Jadi sebahagian daripada pembelajaran tu berlaku secara digital di rumah dan analognya berlaku di sekolah. Iaitu yang penting dia sebenarnya saya ada banyak masa untuk buat aktiviti dengan anak murid saya dan fokus kepada menerapkan kemahiran berfikir itu sebenarnya Datuk. Kemudian yang kedua adalah contoh dia macam sebab kita dah ada dapat berhubung dengan anak murid kita secara WhatsApp kan sekarang ni kan, lebih mudah berbanding kita dulu. Jadi kadang-kadang ada tugasan yang saya bagi di sekolah, kemudian saya biarkan murid buat di rumah. Sebagai contohnya macam saya pernah buat untuk satu tajuk tumbuhan herba. Jadi murid-murid ni dia belajar dalam kelas tentang tumbuhan herba, tapi dia balik ke rumah dia kena pergi tangkap gambar tumbuhan herba yang ada di sekitar rumah dia kena namakan, kemudian dia kena edit. Dia kena edit gambar tu, dia kena tulis nama, dia kena tulis apa kegunaan dia. So itu antara sebahagian lah. Lepas tu ada juga yang saya minta murid, contoh baru ni saya belajar ajar tajuk teknologi pemprosesan makanan. Jadi saya minta murid dia pilih satu teknologi pemprosesan makanan, contoh dia boleh pilih pengawetan ke ataupun proses pendehidratan ke. So dia boleh dia videokan benda tu. Maksudnya dia videokan proses yang dia buat tu, macam mana daripada dia mula dapat ikan, kemudian dia keringkan, dia cuci apa semua sampai dia dapat hasil. Dan bila dia datang ke sekolah, dia cuma bentangkan je hasil dia dan dia cerita. Sebab kita dah boleh tengok melalui video. Jadi benda-benda tu sebenarnya dipercepatkan, kalau saya boleh cakap lah Datuk kan, dipercepatkan oleh sebab pandemik ni. Kalau tak ada pandemik ni, saya rasa macam ada banyak lagi yang macam tapi disebabkan pandemik ni, kita tak boleh ada banyak masa sentuhan dengan pelajar, tak banyak. Jadi di pembelajaran tu jadi lebih mudah dengan selepas pandemik ni lah. Itu yang saya perasan. Untuk makluman Ibu Nur Helmi saya bertanya dengan rakan-rakan di kementerian masa pandemik ini penggunaan apa itu Google Classroom macam mana? Dia kata masa pandemik itu dia shoot tinggi. Dia shoot tinggi. Sebab menyebabkan orang menggunakan benda itu. Tapi selepas PKP itu turun balik. Dia kata turun balik. Dan se-average-nya pada ketika ini saya diberitahu dalam kita punya penggunaan seluruh guru-guru kita dan anak murid kita dalam 25% saja. Dalam 25%. Sebenarnya kita ada 75% lagi yang boleh kita minta guru-guru dan anak murid terlibat. Tolak daripada segi infra dan sebagainya, maknanya benda tu kita boleh percepatkan lagi lah. Jadi insya-Allah mungkin boleh percepatkan lah. So jadi Cikgu Nur Helmi, maknanya kita dah bincang banyak ni. Mungkin satu yang saya tengok saya tertarik tadi bila Cikgu Nur Helmi sebut bagaimana pembelajaran digital ini boleh dia boleh menyebabkan pembelajaran murid tu lebih aktif. Maknanya murid tu lebih menguasai dia punya pembelajarannya. Itu benda yang paling penting. Dan yang kedua saya tengok mungkin kita boleh bincang di masa yang lain, tapi rasanya penting juga bagaimana pembelajaran digital ini bila digunakan dengan cara yang betul dia boleh mempercepatkan, mengembangkan dia punya higher order thinking skill, pemikiran aras tingginya. Saya rasa itu antara benda yang penting. Dan sebab itu saya sebut awal-awal tadi, pembelajaran digital ini sebenarnya dia memberikan enhance the learning of the student, mengembangkan pembelajaran murid ini. Bukannya dependent kepada alat itu, tapi mengembangkan dirinya. Sebab itu saya ingat ada seorang penulis itu dia sebut, kita punya pendidikan ini bukan kita nak menghasilkan anak murid yang compete dengan komputer ataupun artificial intelligence, tetapi kita dalam pendidikan kita nak memastikan anak didik kita ni mengoptimumkan kemanusiaannya yang komputer tak ada.
Kalau kita nak compete dengan komputer sampai bila pun kita tak menang, dia kata. Sebab komputer itu dia punya lain. Tapi kita boleh memaksimumkan kita punya kekuatan kita sebagai manusia. Dan digital learning ini adalah salah satu tool untuk kita meningkatkan kita punya kekuatan kita sebagai manusia, kreativiti kita, higher order thinking skill kita di situ yang tidak boleh dibandingkan dengan artificial intelligence dan sebagainya kan, sebab manusia sebagai itu. So jadi Cikgu Nurhailmi, mungkin kita dah hampir di hujung ya. Saya bagi peluang kepada Cikgu Nurhailmi untuk berikan sedikit semangat kepada rakan-rakan kita yang di luar sana, bagaimana mereka boleh memanfaatkan teknologi ini. Sebelum saya rumuskan, silakan Cikgu Nurhailmi. Okey, terima kasih Datuk. Kalau pada saya sendiri sebenarnya saya nampak macam Datuk cakap tadi lah kan, masa PKP tu bukan main banyak lagi dia orang gunakan Google Classroom, tapi selepas habis PKP tu semua tak guna. Jadi macam pada saya, kita carilah sebenarnya apa sebenarnya platform ataupun sebenarnya apa kaedah digital yang sebenarnya boleh membantu, dan faham betul-betul penggunaan digital tu supaya pada akhirnya dia akan bagi impact, bukan setakat dia memudahkan urusan kita, bukan sekadar bagi nampak canggih je benda kita buat, tapi sebenarnya dia boleh bagi benda-benda lain macam yang Datuk cakap tadi kan. Maksudnya bagi kemahiran berfikir kepada anak murid kita, bagi kemahiran kreativiti. Jadi benda-benda tu sebenarnya yang kita kena pertimbangkan balik. Find the right reason. Selalu saya cakap dengan kawan-kawan guru, kalau dia nak buat apa-apa pun sebenarnya kita cari ya. Kenapa tak Cikgu Nurhailmi? Dia habis dia punya. Okey. Mungkin saya, Cikgu Nurhailmi dia terputus dia punya dia punya live dia. Okey, kalau begitu saya ingin rumuskan perbincangan pada malam ini. Pertama sekali saya boleh berdasarkan perbincangan ini saya dapati ada beberapa perkara yang boleh kita pelajari. Yang pertamanya saya lihat bahawa ada dua sebenarnya cabaran besar kita dalam menghadapi ataupun menerapkan pembelajaran digital di sekolah ini. Cabaran pertamanya yang disebutkan tadi adalah cabaran infrastruktur dari segi konektiviti dan juga peralatan-peralatan yang ada di sekolah itu tidak ada sekolah-sekolah yang tidak sampai kepada yang dikehendaki. Tetapi seperti yang disebut tadi oleh Cikgu Nurhailmi, kita boleh memulakan pembelajaran digital ni. Ya, Cikgu Nurhailmi, dia balik semula dah. Itulah masalah digital ni Datuk. Okey. Okey. Putus tadi. Ya. Okey, kalau boleh saya sambung sikit apa yang saya cakap tadi, iaitu find the right reason. Maksudnya kita, apa benda pun kita nak buat, maksudnya kita nak buat inovasi ke, kita nak buat apa-apa perubahan ke dalam kelas, kita pastikan kita ada alasan kenapa kita nak buat. Bukan kita buat kerana kita nak mengikut orang, kerana trend, kerana orang lain semua buat, kerana nak nampak canggih kan. Orang lain dah semua guna itu, kita pun nak nampak canggih, kita buat. Tapi sebenarnya kerana kita nak menyelesaikan, macam saya cakap tadi lah berulang kali, menyelesaikan masalah kita dalam bilik belajar. Dan sebenarnya nak bagi benda-benda yang tadi, yang ekstra kepada murid kita, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran berkreatif, dan saya sangat setuju lah dengan yang Datuk cakap tadi, iaitu kita gunakan benda-benda tu sebagai tool sebenarnya yang memang berfungsi untuk memberi pembelajaran yang kita nak sebenarnya. Sebab dah lama dah sebenarnya kita terikat dengan belajar ni hanya sekadar bagi konten kepada murid. Bukan bagi kemahiran berfikir. Kita tak ajar pun anak murid kita bagaimana nak berfikir dengan betul, bagaimana nak berfikir dengan kreatif. Kita banyak fokus kepada konten yang akhirnya anak murid kita tak adalah kemahiran kebat apa semua. Jadi saya menyerulah kepada rakan-rakan guru yang belum mencuba tentang benda-benda digital ni, cari apa yang sesuai dengan cikgu, apa yang sesuai dengan kemahiran dan juga keperluan cikgu. Kalau yang dah sedang menggunakan teknologi ni, kita
kita tak ada masalah, teruskan dengan minat dan juga apa passion yang anda buat tentang digital learning, tetapi kita orang kata apa, macam fine tune lah, cari supaya benda-benda yang kita buat tu memberi makna dan memberi impak kepada anak murid kita lah. Okey, itu saja Datuk. Terima kasih banyak Datuk atas jemputan untuk malam ni. Terima kasih. Satu kesimpulan yang bagus. Saya sebutkan tadi cabarannya ada dua tadi. Saya ulang balik. Satu cabaran yang berbentuk infrastruktur ni. Yang ini kita jangan tunggu lengkap lah. Maknanya kita mula dari sekarang. Sebab benda tu dia akan berterusan. Yang keduanya cabarannya yang saya lihat daripada pengalaman Cikgu Nur Haimi ialah kompetensi guru itu sendiri perlu ditingkatkan. Sebab itu saya katakan kompetensi guru ni jangan tunggu infrastruktur lengkap. Dia kena mula daripada sekarang sedikit demi sedikit. Sebab anak murid kita makin lama makin advance daripada kita, daripada segi dari segi dia punya cara fikir dan juga cara belajar mereka. So jadi kalau tidak nanti kita akan ketinggalan. So dan yang ketiganya di antara benda yang paling penting yang disebut tadi ialah bagaimana kita boleh berkongsi sesama kita di antara rakan kita. Kita punya professional learning community ini perlu ditingkatkan. Dan sebenarnya di Malaysia ni banyak guru-guru macam Cikgu Nur Haimi ni yang boleh berkongsi. Dan saya selalu sebut banyak kali Cikgu Nur Haimi. Yang ini saya cukup percaya. Hanya kita saja di Malaysia, guru-guru kita yang ada di Malaysia saja boleh menyelesaikan masalah kita. Sebab apa? Sebab guru-guru kita lah yang tahu masalah itu dan tahu latar belakang murid itu, tahu latar belakang sekolah itu. Orang lain tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Hanya kita boleh menyelesaikan masalah kita. Sebab itu kekuatan Cikgu Nur Haimi boleh masuk kepada Teacher Global punya awards itu kerana Cikgu Nur Haimi menyelesaikan masalah di sekolah kita. Cikgu Nur Haimi tidak menyelesaikan masalah di negara lain. Tidak di tempat lain. Dengan pengalaman Cikgu Nur Haimi menyelesaikan masalah di sekolah itu, Cikgu Nur Haimi boleh menjadi top 50 finalis itu. Kalau tidak nanti dan guru-guru kita yang lain lah. Sebab itu saya cukup percaya. Hanya guru kita saja dengan kemahiran mereka, dengan perkongsian mereka dapat menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Haimi dan juga kepada rakan-rakan guru yang ada di luar sana. InsyaAllah banyak benda yang kita boleh pelajari dan sebenarnya ruang untuk penambahbaikan itu masih terbuka luas. Dan kita berharap dan saya sendiri berharap guru-guru kita cuba untuk memperbanyakkan apa yang disebut oleh Cikgu Nur Haimi itu local content. Local content ini kita yang bina dan itu sesuai untuk anak murid kita. Dan saya ucapkan Datuk. Ya. Saya nak ucapkan terima kasih jugalah sebab ini bukan kali pertama saya dengar Datuk sangat percaya dengan kebolehan cikgu-cikgu kat Malaysia ni. Bukan kali pertama. Saya dah dengar banyak kali daripada 2-3 tahun lepas tu saya dah dengar. Maksudnya Datuk sentiasa orang yang sentiasa percaya dengan kebolehan yang cikgu-cikgu Malaysia kita ada lah. Terima kasih Datuk. Okey, tak apa. Itu memang saya yakin sepenuhnya sebab perubahan itu. Sebab itu bila kita percaya kepada kekuatan kita, insya-Allah kita boleh merubah kita punya pendidikan kita ke arah yang lebih baik. So sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi pada masa yang hadapan. Insya-Allah sesi yang akan datang ni saya dah ada beritahu dengan Cikgu Nur Haimi, dah setuju dah dengan panel yang akan datang ni untuk bincang nanti. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan saya ucapkan selamat malam, jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Salam.